Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi. Entah kenapa selalunya daripada 1 sampai ke 7 tu biasa-biasa je, tiba-tiba hari ni rasa macam nervous macam. Finally lah konon kan. Untuk musim pertama kan, macam tu. Tapi alhamdulillah kita bersyukur dapat jumpa sekali lagi dengan izin Allah SWT, dengan segala limpah kurnianya. Kita seperti mana Coach Allen kata tadi awal-awal, memang apa saja yang kita buat bukan daya upaya kita, dan semua ni semua izin Allah SWT. Dan sebenarnya kalau kita ingat, macam tuan-tuan rasa tuan-tuan yang dapat benefit, alhamdulillah kita bersyukur atas perkara tersebut. Sebenarnya saya sendiri bila saya buat perkara ni dijemput oleh Coach Allen dengan Coach Asriah ni, sebenarnya benefitnya balik pada saya. Saya kena ulang kaji, saya kena baca semula, dan amal tu baru nak amal sebenarnya. Kita selama ni kita tahu hanya sebagai ilmu sahaja. Tapi kadang-kadang kita melalui kesusahan, kita manusia biasa ada kesusahan-kesusahannya. Jadi apa yang kita ajar kat orang tu, macam Buya Hamka dia sendiri pernah tulis, kalau tak silap dalam buku Tasawuf Moden, kalau tak silap lah, ataupun buku-buku yang lain, ketika dia didera, dia di penjara tu, dia masuk hospital, dia baca buku dia sendiri. Sampai orang kata, Hamka baca buku Hamka. Ya, Hamka sedang menasihati Hamka sendiri. Segitu macam tu sebenarnya. Hakikatnya yang berada di hadapan bukan semestinya lebih baik. Hakikatnya kita sebenarnya sedang menasihati diri kita sendiri. Ini kita kongsi-kongsilah. Jadi apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Saya bersyukur kepada Allah SWT kita dapat bertemu sekali lagi. Mudah-mudahan sentiasa dilimpah kurnia. Ada negeri yang cuti, ada negeri tak cuti, apa pun kita teruskanlah. Tempat saya alhamdulillah cuti. Tapi cuti pun jadi lebih terrelap lah. Terlambat-lambat lah masuknya hari ni. Okey, tapi apa, alhamdulillah kita bersyukur dapat jumpa sekali lagi. Dan saya suka sebenarnya mukadimah. Apa yang mukadimah Coach Allen cakap awal-awal tadi. Berkenaan kalau kita tak dapat semua tu, kita dapat satu pun jadilah. Sebab Nabi sendiri dia kata dia suka kepada yang bukan amalan yang banyak, tetapi yang sedikit tapi berterusan. Yang itu sebenarnya. Sebab itu sebenarnya yang dilihat oleh Allah SWT. Bukan daripada kuantiti yang banyak tetapi tidak ada nilai. Dan yang lebih biar sedikit tetapi meresap masuk dalam diri kita. Sebab Allah tidak melihat kepada kuantiti itu, Allah lihat kepada kualiti apa yang kita lakukan itu. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, tanpa kita membuang masa lagi, kita terus kepada perbincangan kita hari ini. Sebenarnya saya sendiri pun secara peribadi, ini antara doa favorite lah, antara doa, bukan yang kita kalau favorite, semua doa dalam Quran itu favorite. Apa saja dalam Quran itu adalah kegemaran. Dan ini antaranya lah, iaitu doa daripada seorang hamba Allah SWT yang melalui pelbagai pengalaman yang hebat-hebat. Sebab kita sendiri kadang-kadang kita ada segala-galanya, tiba-tiba kita hilang segala-galanya. Ini orangnya. Orang yang ada segala-galanya, tapi split second dia hilang segala-galanya. Hanya kerana ada satu perkara yang dia lakukan, maka Allah telah izinkan, Allah telah jadikan, takdirkan dia hilang segala-galanya. Kalau kita rasa kita lah sahaja orang yang diuji atas perkara tersebut, ingat ada hamba Allah namanya Musa AS. Dia orang yang dekat dengan Allah SWT, tetapi dia juga mengalami perkara tersebut. Bukan calang-calang. Kalau pilihan Allah ni, Nabi ni maksudnya orang hebat lah. Walaupun dia belum Nabi lagi ketika itu, tapi Allah dah pilih tu, maksudnya dia ada kualiti untuk jadi seorang Nabi yang Rasul yang hebat. So Allah pilih di kalangan hamba-hamba dia, Allah tetapkan hamba-hamba dia orang-orang yang hebat seperti mana Nabi Musa AS ni. Bukan maksudnya dia tak buat silap, tapi Allah pelihara dia daripada buat dosa. Kesilapan itu kesilapan manusia.
Bukan setiap kesilapan itu seperti mana kita bincangkan itu adalah dosa. Sebab Allah itu yang menentukan mana itu dosa, mana itu tidak. Allah tahu. Allah tahu. Kadang-kadang kita lihat orang tu bagi kita dia berdosa, tapi bagi Allah tidak. Itu hanya kesilapan sebagai manusia dan Allah maafkan dia. Baik. Jadi kita dapat lihat bagaimana satu doa ini nanti dia, kalau kita lihat nanti dia diucapkan oleh seorang hamba Allah, dia yang sangat terdesak ketika itu. Itu kata-kata doa ni sebenarnya bila kita doa, perkataan doa itu sendiri bermaksud seru. Kita kena menyeru Allah SWT. Orang yang menyeru ini, kalau kita guna perkataan nida ini, menyeru ini biasanya dalam suara yang kuat. Tetapi kita berdoa tak semestinya suara itu kuat, tapi kita kena hati kita itu betul-betul kuat nak meminta kepada Allah SWT. Seolah-olah orang kata berteriak dalam hati kan. Kalau teriak dalam hati ini lebih orang kata memberi kesan kepada jiwa itu. Kadang-kadang kita rasa macam nak meneriak tapi nak teriak takut orang kata kita tak betul lah apa semua. Tetapi kita meneriak kepada Allah SWT, cukuplah suara hati itu sampai kepada Allah SWT. Walaupun dalam suara yang lembut itu, tetapi kita minta dalam benar-benar. Mungkin Nabi Musa tidak berdoa dalam lisan sekalipun, mungkin dia berdoa dalam hati saja, tapi Allah terjemahkan. Wallahu a'lam. Tetapi yang penting dia berdoa dalam keadaan apa yang betul-betul memerlukan. Kita minta adalah mesti ketika kita perlu kan. Sebab tu kadang dalam keadaan biasa, kadang-kadang kita pergi masjid, doa panjang-panjang, kadang kita tak rasa, kita tak feel apa-apa. Kita cuba ikut ritual yang biasa orang buat. Bukan salah, kata tak salah. Tetapi bila masa Allah makbulkan perkara tersebut, bila kita benar-benar memerlukan. Betul-betul kita minta kepada Allah SWT, saat itu kita akan lihat Allah makbulkan, Allah berikan, bahkan Allah beri lebih daripada apa yang kita nak. Seperti mana yang Allah berikan kepada Nabi Musa AS. Jadi kita lihat bahawa memang dalam kehidupan, kadang-kadang dalam kehidupan ni kita alami keadaan di mana sebelum ni kita okey saja, besar dengan keluarga yang alhamdulillah Allah bagi kemewahan, Allah bagi semuanya. Tiba-tiba dalam split second kadang-kadang Allah hilangkan segala-galanya. Ada orang berlaku. Kita lihat dalam COVID-19 ni banyak sekali berlaku perkara-perkara tersebut. Orang yang daripada bisnes dia elok semua terpaksa tutup. Ada orang yang bawa kapal terbang terpaksa jual di gerai dan sebagainya. Tak apalah, dia masih boleh usaha. Ada orang yang patah kaki, patah tangan, tak tahu nak buat apa dah. Maksudnya dia dah lost, dia tak tahu nak buat apa dah. Sebab dia dah biasa buat benda tu, dia tak biasa nak buat benda lain. Ada orang dia boleh cari benda lain, dia tak apalah aku goreng pisang lah. Ada orang goreng pisang pun tak erti, masak air pun tak erti. Macam mana? Ada orang macam tu. Kita bukan buat lawak, memang ada orang yang tak erti nak buat air kopi pun. Jadi benda ni bukan suatu mudah bagi orang, tetapi tak semestinya mudah bagi orang yang, so orang kata berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Sebab tak sama orang tu, cara dia dibesarkan itu tidak sama. Kadang-kadang kita kata Allah, leceh sangatlah apa yang kau hadap ni bagi kita. Tetapi bagi orang lain tak sama. Sebab setiap orang berbeza pandangan, berbeza cara pengalaman hidup menyebabkan suatu dugaan itu tidak sama kepada orang yang merasainya. Macam kita kalau orang yang dah ada pengalaman, macam Coach Allen, macam Coach Asiah dah ada pengalaman, mungkin dia tengok alah anak 3 kecil aku dah habis dah. Tapi orang yang tengah lalu ni, ya Allah, susahnya rasa. Kita rasa macam tu. Sebab ke pengalaman berbeza. Jadi Allah beri kepada setiap orang untuk merasainya. Tetapi apa pun kita tahu, sesuai dengan apa yang kita rasai, sesuai dengan kebolehan kita. Dan Allah tidak akan uji manusia dengan perkara yang tidak dapat kita tanggungi. Baik, kalau kita lihat, kalau sebelum kita nak cerita pasal doa ni, kita kena tahu jugalah sedikit latar belakang siapakah Musa AS. Kalau kita tak dapat rasa, kita rasa alah Nabi doa biasalah, Allah makbul. Kita rasa macam tu. Sedangkan ketika dia buat dia doa ini, dia belum dilantik menjadi rasul lagi. Dia belum dilantik menjadi rasul. Dan Musa AS ni siapa? Dia dilahirkan di Mesir pada zaman apa? Pada zaman di mana Bani Israel itu dikuasai oleh orang Mesir, Kiptik. Maknanya Firaun ketika itu yang menguasai, di mana Firaun memerintahkan setiap bayi lelaki yang lahir dia akan dibunuh. Sebab dikatakan dia ni Firaun ni mimpi ada orang akan ditafsirkan oleh dia punya ahli nujum lah, ahli tafsir mimpi dia, dikatakan akan ada orang daripada Bani Israel yang akan rampas dia punya kuasa. Wallahu a'lam betul atau tidak, tetapi itu dia rasa. Dia rasa takut, maka dia nak bunuh semua bayi-bayi yang lelaki yang lahir pada zaman itu setelah dia mimpi itu. Dikatakan begitu. Maka ditakdirkan oleh Allah SWT, Nabi Musa AS ketika itu lahir. Maka emak dia pun nak suruh alahkanlah Musa AS ni, maka dialirkan Nabi Musa AS ni sampailah ditakdirkan oleh Allah SWT sampai dia ke istana Firaun itu sendiri.
Tu dia hebat Allah SWT. Dan bayi yang sepatutnya, lain lelaki yang sepatutnya diburu dan dibunuh ni, mereka bunuh pun, tentera-tentera Firaun ni bunuh, tetapi akhirnya sampai di istana tu, Asyah tu kalau tak silap nama isteri Firaun tu, dia tertarik kepada bayi tersebut, dia berjaya pujuk suami dia untuk jaga anak tersebut. Maka membesarlah Nabi Musa AS ni dalam istana. Maksudnya dia anak angkat raja, bukan calang-calang orang lah. Bukan calang-calang orang besar seperti mana anak-anak raja yang lain lah. Maksudnya hidup dalam kemewahan. Walaupun kita tahu juga dia disusukan oleh ibu dia sendiri, tetapi masuk dalam sempurna. Tetapi selepas selesai itu, wallahu alam, maknanya dia kembalilah ke istana untuk membesar seperti dia seperti biasa. Maksudnya dia ada dua tempat tarbiyah. Sebab tu kita lihat tarbiyah dia tarbiyah baik sebab dia disusukan oleh ibu dia sendiri yang beriman. Yang itu lanjut dan lebih lanjut kita bincangkan dalam topik yang lain lah. Tapi sedikit saja kita bincangkan. Maksudnya dia ada tarbiyah yang baik tu daripada ibu dia sendiri yang beragama Islam, dan dia juga duduk di istana. Itu Allah jaga. Tetapi maksudnya dia membesar dalam keadaan remaja dia apa semua, dalam keadaan hidup seperti raja lah. Anak raja lah. Maksudnya bukan orang-orang biasa. Yang paling bestnya, di saat semua Bani Israel ketika itu ditindas, dialah satu-satunya Bani Israel yang hidup merdeka. Bayangkan perasaan jiwa yang memberontak ketika itu. Kalaulah dia ni jenis yang tak kisah, maksudnya tak kisahlah. Tetapi dia ni jenis yang memang tak boleh tengok dia punya, orang kata orang di bawah dia tu ditindas, maka menyebabkan akhirnya Allah takdirkan satu hari dia berjumpa dengan seorang Bani Israel daripada kawan-kaum dia bergaduh dengan orang Mesir Kipti ni. So dia pun nak tolonglah sebab bagi dia lihat bahawa ini adalah penindasan kaum. Ini adalah satu sebab orang Mesir dengan orang Kipti ni tak boleh ngamlah sebab orang Bani Israel ni adalah orang-orang yang dijadikan hamba di Mesir ketika itu. Maka Musa AS tolong. Musa AS tolong orang Bani Israel ni, sekali pukulan sahaja diceritakan dalam Quran, maka ditakdirkan Allah orang tu mati. Bila orang tu mati, Nabi Musa tahu ini tak sepatutnya berlaku lah. Dan dia meminta ampun kepada Allah SWT dan sebagainya. Dipendekkan cerita, dia terpaksa keluarlah daripada Mesir itu. Sebab dia telah menjadi orang buruan istana. Sebab orang telah bercakap-cakap, akhirnya mungkin orang telah bukti itu telah merujuk, telah nampak bahawa seolah-olah Musa AS inilah yang melakukan perkara tersebut. Dipendekkan cerita, maka dia menuju ke Madian. Okey, yang ini kita nak cerita. Madian tu kat mana? Wallahu a'lam, tapi ada orang kata Madian ni sekarang ni kalau kita kata Jordan lah. Dia sempadan dengan Palestin ni. Kalau saya sempat Google tadi, tu dia, Jordan dengan Mesir ni lebih kurang 675 km. Kalau kita naik, kalau ini dalam website lah dia cakap, wallahu a'lam betul tadi, dia kata kalau naik kapal terbang lebih kurang 45 minit lah daripada Mesir ke Jordan. Itu naik kapal terbang. Kapal terbang pun 45 minit. Bayangkanlah kalau 675 km, berapa jauh Nabi Musa kena jalan. Sebab kalau kita baca dalam Quran, dia cut it short. So kadang-kadang kita tak rasa seolah-olah macam dia jalan pagi sampai petang. So kita rasa tak hargai doa tu. Tapi sebenarnya dia terpaksa kalau naik unta ke apa semua dalam masa 675 km. Dan dia bukan jalan dalam keadaan tenang tau. Kalau dalam keadaan tenang 675 km tu boleh jalan straight saja ataupun naik ni relax. Dan dia mungkin kena bersembunyi dulu. Mungkin kena bersembunyi berhari-hari, kemudian baru keluar pula. Tengok keadaan okey pula ke. Kalau kita tengok lihat cerita-cerita cowboy, takut ada orang letak yang yang wanted ke di mana-mana. So buruan mata-mata Firaun ni di mana-mana. So dia hidup dalam fugitif lah, dalam pelarian. Maksudnya bukan mudah. So kita akan dapat lihat bahawa orang yang dibesarkan dalam penuh kasih sayang, mak dia sayang kat dia lah, Asyah tu mak angkat dia sayang kat dia, Firaun pun sayang kat dia. Dibesarkan dalam istana, tiba-tiba terpaksa hidup dalam keadaan ini. Dalam keadaan tidak ada pengiring, tidak ada kalau kita kata pengawal dan sebagainya, dia terpaksa hidup dalam keadaan ini, dalam keadaan pelarian, diburu oleh tentera-tentera ayah angkat dia sendiri. Yang itu. Jadi kita dapat lihat bahawa apabila dia sampai di Madian itu, dia sampai dalam keadaan yang dia tak ada apa-apa. Kita pun Quran pun tak cerita berapa hari atau berapa bulan sebenarnya dia sampai. Sebab 675 km ni bukan suatu kawasan yang cepat, dan zaman dia bukan zaman kita yang kita mungkin ada jalan yang cantik, ketar dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tetapi pada zaman itu dia mengalami kesusahan-kesusahan dan dia tidak boleh umumkan pula dia punya pergerakan dia, perjalanan tu bukan boleh dizahirkan begitu saja, kena bersembunyi dan sebagainya. Ada teknik dan cara-cara dia untuk bersembunyi dan sebagainya, seperti mana Rasulullah
Dia nak pergi ke Mekah, ke Madinah tu bukan terus straight ke Madinah. Tetapi ada, nampak apa tu Coach Allen sini dah tunjuk tu, ada. Bahkan mungkin dia terpaksa menyeberangi laut dan sebagainya, naik kapal bersembunyi dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi banyak sekali liku-liku yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu dia belum jadi rasul lagi, belum dilantik Allah jadi rasul. Dipendekkan cerita, akhirnya dia sampai ke satu tempat nama dia Madian. Kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahawa dia sempadan Palestin lah. Maksudnya dia di Jordan. Kita kata Palestin tu dekat dengan Mesir, tapi dia ada nak pergi ke Jordan tu adanya Palestin. So dia ada sempadan, so dia kena seberang Palestin tu. Wallahu a'lam. Jadi diriwayatkan sendiri dalam Al-Quran sendiri diriwayatkan bahawa ketika dia menuju ke arah negeri Madian tu, hampir-hampir nak sampai ke Madian tu, dia berdoa, Nabi Musa dah doa awal-awal, dia kata mudah-mudahan maksud dia Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Jadi apa dia sampai ke satu sumber air negeri Madian tu, dia jumpai sekumpulan orang yang sedang memberi minum kepada ternakan di sana. Ketika itu dia jumpa orang kalau nampak air apa dia nak buat, dah jalan jauh semua rasa dia mesti nak minum dulu lah. Tapi dia nampak apa? Dia nampak ada dua orang gadis. Dua orang anak perempuan bukan anak perempuan. Dua orang gadis lah sedang memberi, dia sedang tunggu. Dia datang kepada sekumpulan lelaki-lelaki sedang beri binatang ternak dia minum. Tiba-tiba ada dua orang perempuan ni tak buat apa-apa, duduk tunggu je. Sebab apa? Tengah tunggu turn lah. So bila dia lihat macam tu, dia rasa macam tak kena. Sebab Nabi Musa ni kita tahu dia tak boleh tengok orang melakukan penindasan. Antara sebab dia terbunuh orang Mesir Kipti tu sebab nak tolong orang Bani Israel tu. Dia anggap orang Bani Israel ni zalimi. Maka dia lihat kepada dua orang perempuan ni dalam keadaan yang susah untuk ni, maka dia tolong untuk ambil air. Dipendekkan cerita lah, dia tunduk. Bayangkan tuan-tuan, dalam keadaan dia sendiri tak ada apa-apa, dia sendiri dalam keadaan kepenatan, tiba dia masih lagi fikir kepada orang lain. Itu sifat Nabi Musa alaihissalam. Dan dia ini bukan mengurat lah, minta maaf cakap. Sebab Quran cakap, dalam apa lepas berlaku, Nabi Musa berpaling. Maksudnya dia tak tanya dah, duduk kat mana. Dia dah cerita dah, orang perempuan dua orang tu dah cerita lah dah. Dia ada ayah dia tua, so dia orang terpaksa bagi minum binatang ternak. Tetapi setakat itu saja. Dan Nabi Musa tak tanya further. Tak tanya, ada tempat tinggal tak? Dia tak tanya. Dia terus berpaling. Menunjukkan macam mana sifat Nabi Musa alaihissalam itu sendiri. Walaupun dia sebenarnya orang yang hidup dalam keadaan yang memang sentiasa orang jaga, orang istana lah. Anak, kita kata anak angkat, boleh kata anak raja lah, kita kata macam tu. Dibesarkan sebagai anak raja, tetapi sifat dia yang betul-betul menjaga diri dia mulia itu, Allah pelihara dia, maka dia tak kira pun nak tanya kepada manusia. Padahal dia boleh minta peluang. Sepatutnya dia boleh tanya pun. Ada kerja kosong tak? Orang kat situ, sepatutnya dia tanya. Sebab dia tahu pun sebenarnya dia boleh ambil kesempatan sebenarnya. Sebab perempuan dua orang tu dah cerita bahawa ayah dia makin tua. Mungkin dia boleh offer diri, aku boleh jadi sebagai pekerja kamu, aku boleh tolong angkatkan air untuk kamu kalau kamu mahu dengan upah sebegini dan sebegini. Tetapi Nabi Musa AS tidak fikir macam tu. Dia tak fikir untuk mengambil kesempatan kepada makhluk yang lemah. Apa yang dia buat, Allah cerita dalam Al-Quran, Allah sampai kepada doa yang nak dia baca tu, Allah kata fasaqalahuma summa tawalla. Allah SWT kata apa? Dia tolong dua orang gadis ini, kemudian summa tawalla. Nabi Musa berpaling saja. Ila zil, kepada apa? Kepada pohon yang teduh, kepada pokok yang teduh. Faqala, maka dia kata apa? Rabbi inni. Rabbi inni, mana Rabbi ini? Tuhanku. Ini sesungguhnya aku. Bila kata ini ni taukidlah. Apa dia? Penegasan. Maksudnya betul-betul nak bagi tahu bahawa dia memerlukan apa yang dia nak minta kat Tuhan ni. Rabbi, Tuhanku, ini sesungguhnya aku lima terhadap apa yang anzalta, yang telah engkau turunkan ilayya kepadaku min khairin fakir. Daripada apa sahaja kebaikan. Dia tak mention makanan ke, dia nak isteri ke, tempat tinggal ke, kerja kosong ke, tak. Sebab kadang-kadang kita lihat dalam terjemahan kita kadang-kadang sedikit tak kecewa jugalah. Kalau kita boleh katakan begitu dengan izin. Sebab kadang-kadang dituliskan kurungan makanan.
Seolah-olah apa yang Nabi Musa tu perlukan makanan. Barangkali dalam perjalanan mustahil takkan Nabi Musa tak makan langsung. Mesti dia ada bekal dia. Dia tak akan keluar lari macam tu sahaja. Cuma bekal dia mungkin habis dan sebagainya. Tapi yang diminta itu bukan makanan. Sebab kalau sekadar makanan, saya rasa kalau sekadar air yang dia perlukan, selepas 2 orang gadis tu pergi, dia boleh je minum kat air kat situ. Maknanya bila tak ada orang, dia boleh je ambil cedok sikit minum. Maksud kalau kita fikir logik. Jadi bukan makanan yang dia perlukan. Yang dia perlukan apa dia kata, apa sahaja. Apa sahaja yang kau turunkan kepada aku daripada kebaikan, fakir, dia kata. Itu saja Nabi Musa cakap. Dia kata apa? Rabbi ini, sesungguhnya Tuhanku, sesungguhnya aku, lima terhadap apa yang kau turunkan ilayah kepada aku, min khairin, daripada kebaikan, fakir. Dia kata. Fakir tu apa maksud tuan-tuan? Miskin, kita tahu miskin. Miskin ni apa? Semua orang boleh jadi miskin. Miskin kalau orang sekarang orang kata miskin bandar. Maksudnya dia ada kerja, dia kadang-kadang dia pegawai pun, tapi kadang-kadang dia ada masa dia putus. Ada masa dia tak cukup, okey miskin lah kot. Ataupun orang panggil B40 lah sebagainya kan, ataupun lebih rendah daripada itu, tapi dia belum fakir. Dia ada lagi, dia ada internet, dia ada macam-macam, dia ada kereta, dia ada motor. Bila kata fakir ni, rumah tak ada, apa tak ada, pakaian tak ada, apa pun tak ada. Itu yang ada pada Nabi Musa AS. Bayangkan dia duduk istana, tiba-tiba sekarang dia duduk bawah pokok. Rumah pun tak ada. Maksudnya dalam keadaan yang betul-betul dia keadaan desperate lah orang kata. Benar-benar memerlukan. Dia pun tak tahu apa nak minta ke Tuhan. Bayangkan, dia datang daripada Mesir. Sekarang dia datang suatu tempat yang bukan tempat dia. Dia pun tak tahu apa nak minta. Kita kalau kita pergi satu tempat, kita hijrah, kita tahu dah. Macam saya nak pindah daripada Selangor, saya pindah ke Senayan ni, saya tahu dah apa saya nak minta. Saya tahu dah tempat tinggal dia. Saya tahu dah tempat sewanya anak nak sekolah kat mana, tahu dah. Tapi Nabi Musa tak tahu. Dia sampai kat situ pun Allah yang tentukan dia sampai kat sana. Maka dia minta, ya Allah, apa je lah kebaikan. Kau bagi apa pun ya Allah, maksudnya aku tak komplain ya Allah. Aku sangat-sangat memerlukan. Sebab tu dalam ayat lain Allah pernah kata, Allah cakap kepada kita semua, Allah kata, dalam satu ayat dalam ayat lain Allah sendiri pernah kata, ya ayuhan nas antumul fuqara, kamulah sebenarnya yang fakir ilallah, ke atas Allah. Maksudnya apa? Kamu sebenarnya yang perlukan Allah. Maksudnya Allah nak bagi tahu, Allah kata wallahu huwal waniyul hamid. Sesungguhnya Allah tu kaya dan maha terpuji. Maknanya kalau kau tak sembah aku pun nothing. Engkau tu yang perlukan. Dan Nabi Musa sangat-sangat faham perkara tersebut. Sebab dia alami perkara ini dalam keadaan dia ada segala-galanya, sekarang dia tak ada apa pun. Keluarga pun tak ada. Sebelum ni dia boleh juga jumpa mak dia, apa sebab kita tahu dia menyusu dengan mak dia dan sebagainya. Kita tak diceritakan bagaimana dia jumpa ke, bila confirm dia boleh jumpa. Sebab dia anak raja, tak ada masalah untuk dia menyelinap masuk berjumpa dengan mak dia dan sebagainya. Sebab dia orang tinggal tempat yang sama. Tetapi sekarang ni dalam keadaan keluarga tak ada, keluarga betul pun tak ada, keluarga angkat pun tak ada, kemewahan tak ada, guard tak ada, apa tak ada, makanan apa semua tak ada. Dalam keadaan itu dia merintih kepada Allah SWT, ya Allah, aku tak tahu apa nak minta. Kau turunlah apa-apa pun kebaikan. Itu sepatutnya kita. Kadang-kadang kita rasa macam ada keadaan kita tahu apa kita nak minta. Tapi ada keadaan yang kita memang betul-betul lost. Saya ingat adik saya memang cakap, aku nampak gelap. Tapi sekarang alhamdulillah dia dah beranak-pinak. Mana dalam keadaan asal dulu, kita dalam keadaan kita sendiri pernah merasai, habis sekolah ke bawah apa semua, kita tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang SPM pun tak apa-apa baik kadang-kadang. Orang lain dapat dia, mak kita kata kau nak sambung belajar macam mana? Kita nak sambung belajar, kolej kita pun tak ada duit. Misal, kadang-kadang dalam keadaan itu. Kadang-kadang orang mengalami keadaan itu. Kita mengalami keadaan itu. Contohnya COVID-19, ramai orang. Dia dah elok-elok dah kerja jadi pilot dan sebagainya. Tak pernah kerja yang lain. Takkan tiba-tiba dia nak masak burger macam tu sahaja dalam split second. Benda itu bukan mudah berlaku. Tetapi kita doa kepada Allah SWT, Allah akan bagi jalan. Kadang-kadang jalan itu bukan jalan yang sama kita buat. Kita kadang-kadang ambil engineering, kita ambil multimedia, tak semestinya akhirnya kita akan kerja dalam bidang itu. Allah bagi bidang-bidang lain. Pengalaman sendiri, kita semua ada pengalaman tersebut. Yang penting, jangan kita ada rasa malu. Kadang-kadang orang kata, aku ni dulu engineer lah. Tiba-tiba Allah takdirkan ada orang tolong nak bagi buka gerai burger misalnya. Dan dia pun boleh lah nak bagi training dan sebagainya. Memang tak boleh dah buat kerja. Zaman COVID-19 dah macam mana. Kadang-kadang ramai orang terpaksa kerja yang lain. Jangan kita indahkan apa orang kata. Yang penting apa yang Allah bagi itu halal. Sebab kita minta ke Allah. Jangan apabila Allah dah bagi alternatif, kita pula kata, tak sesuai lah dengan standard aku. Kita pula
memilih-milih. Dan kita lihat macam mana Nabi Musa ini sendiri, apabila Allah jawab doa dia, dan dia ambil doa tu. Antaranya apabila setelah doa ni, insya-Allah kita bincangkan selepas ni. Apa pekerjaan dia? Anak raja ni. Kita boleh katakan anak raja, sebelah Allah bagi, Allah balas. Allah bukan balas kerajaan terus kat dia. Dia anak raja ni. Kita kata dia anak raja lah. Dia anak angkat raja kan. Jadi apabila minta kepada Allah, perkataan yang digunakan sendiri, dia kata apa? Perkataan kita lihat Nabi Musa ni guna, dia kata lima anzalta. Bila kata anzalta, dia adalah satu fi'il madhi. Fi'il madhi ni past tense. Telah berlaku. Telah turunkan. Terhadap apa yang engkau telah turunkan ya Allah kepada aku, daripada kebaikan, aku fakir. Aku memerlukan. So kita pun hairan. Bagaimana Nabi Musa menggunakan perkataan telah turunkan, sedangkan belum turun lagi. Dia mengharapkan sesuatu yang telah ada. Tapi benda tu tak ada. Kita pun pelik daripada perkataan tu. Sampaikan ada ulama seperti mana Ibnu Ashur, dia katakan bahawa ini adalah suatu perkataan Nabi Musa mengatakan bahawa dia mengiktiraf apa yang Allah telah beri sebelum ini. Tetapi para ulama lain dia tak bersetujulah. Macam Al-Iqai kata tak, ini doa. Ini doa. Ini bukan satu deklarasi yang mengatakan bahawa Allah kau dah bagi aku sebelum ni. Bukan. Sebab ini adalah doa. Sebab kita tahu dia doa, sebab Allah dia kata fakir. Aku benar-benar memerlukan. Maksudnya bila dia kata benar-benar memerlukan, benda tu belum berlaku. Jadi kenapa penggunaan anzalta tu seperti mana kita pernah jelaskan, wallahualam saya tak ingat, saya tak pasti saya pernah jelaskan kuliah ni, tapi di kuliah-kuliah lain macam Coach Allen dengan Coach Asira pernah join sebelum ni, kita pernah bincang berkenaan neraka misalnya. Allah gunakan berkenaan neraka tu, Allah guna past tense. Allah guna fi'il madhi. Kenapa Allah guna past tense berkenaan neraka? Para ulama menjelaskan bahawa nak bagi tahu benda tu confirm. Bila kata telah berlaku maksudnya confirm. Saya bagi analogi yang mudah lah. Saya tak tahu zaman sekarang. Masa saya kecil-kecil dulu, bila kita pergi ke kedai mamak, kita minat mamak, saya nak roti canai, dia tarik, dia kata apa? Siap, dia kata. Tapi tak siap. Macam mana dia boleh kata siap? Pergi pun tak lagi. Tapi sebab apa? Nak bagi tahu confirm akan berlaku. So apa yang dijelaskan oleh mufassir dan oleh penafsir Quran, yang saya rujuk daripada tafsir Misbah misalnya, dia kata apa? Nabi Musa guna bentuk kata yang lampau ni, maksudnya dia confident bahawa Allah akan bagi. Cuma dia tak tahu bentuk apa. Tapi yakin dia kepada Allah SWT, dia guna yang telah engkau berikan. Tentu sahaja dia ada rujukan-rujukan sebelum ini, iaitu Allah memang pernah beri dia pun kemewahan. Allah pernah beri dia duduk dalam istana. Allah pernah beri pun dia menyusul kembali kat mak dia. Sedangkan mak dia alirkan dia di sungai, dan dipendekkan cerita, dia kembali kepada ibu dia sebagai ibu susuan. Dia menyusul kepada ibu dia. Dia dapat nikmat-nikmat dibesarkan oleh ibu dia sendiri, dan dia dapat juga nikmat mewah hidup di istana sebagai anak raja. Sedangkan ketika itu orang-orang Bani Israel yang lain menjadi hamba Firaun itu sendiri. Jadi kita dapat lihat penggunaan anzalta itu sendiri membawa maksud dalam keadaan dia desperate tu, dalam keadaan dia tak tahu apa-apa pun, dalam keadaan dia tak tahu apa Allah nak turunkan, dia tetap bersangka baik kepada Allah SWT. Jadi patutnya kita taklah macam, saya tak tahulah, saya lah mungkin ada anak raja kat sini. Kita tak tahu, mungkin ada anak raja pun kat sini. Macam saya bukanlah. Kita bukan anak raja pun, tapi kadang-kadang keyakinan kita, kadang-kadang yang hilang tu RM10 je pun. Yang ulang tu RM50 pun. Itu pun kita rasa macam, Ya Allah, kenapalah kau uji aku macam ni. Sedangkan Nabi Musa AS ni, dia lebih daripada itu lagi. Dia kehilangan segala-galanya. Dia sampai ke satu tempat yang asing bagi dia. Dia tak pernah sampai ke tempat itu. Apa pun tidak ada. Tetapi dia doa kepada Allah SWT. Dalam keadaan dia merintih kepada Allah SWT. Hanya Allah SWT yang dia dengar di merintihan tu. Dia doa dalam keadaan, Ya Allah, apa sahaja Ya Allah yang kau nak turun kepada aku fakir. Itu kita kepada Allah. Kadang-kadang kita tahu benda spesifik. Tapi kadang-kadang kita lost. Jadi siapa yang kita nak minta kepada Allah? Siapa yang kita nak minta? Allah. Allah tahu, seperti mana kita bincangkan sebelum-sebelum ni, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Dalam keadaan kita tak tahu, kita bangun tahajud, Ya Allah, kau tunjuk jalan, Ya Allah. Kau tunjuk jalan. Aku tak tahulah. Habis dah. Masa tu yang Allah akan bantu. Dalam keadaan seperti mana kita bincang sebelum ni, dalam keadaan kita masih lagi rasa macam, ada usaha sikit lah aku ni. Ada campur tangan lagi kita ni.
Masa tu Allah kata apa, usahalah bagi habis. Sebab kita masih ada lagi rasa-rasa sombong tu kalau boleh kita izinkan. Seolah kita rasa macam kalau aku ikhtiar ni berkat usaha aku lah. Kadang-kadang kita tengok kat television kan, bila orang berjaya apa dia cakap, ni berkat usaha aku. Lupa pula cakap berkat Allah sebenarnya. Berkat usaha tak ada. Usaha sebenarnya adalah perintah Allah SWT, bukan berkat usaha kita, berkat Allah SWT yang telah memberi keizinan kita untuk berusaha. Berkat tu apa? Barakah tu apa? Bila barakah Allah bagi, apa yang kita buat itu kita kena dapat melakukan secara berterusan. Kalau kita dapat kereta itu digunakan perkara yang baik dan rezeki itu berterusan. Siapa yang beri perkara tersebut? Kita ikhtiar saja, Allah yang izinkan supaya apa? Supaya dia dah dapatkan kita. Jadi kita dapat lihat setelah dipendekkan cerita, setelah Nabi Musa AS tu doa, apa berlaku tak sampai satu hari lah kita kata macam tu. Kalau Quran kata sejurus selepas itu salah seorang daripada garis tu dah datang. Dia jemput Nabi Musa AS ini ke rumah dia lah untuk jumpa dengan ayah dia. So dah cerita semua. Akhirnya apa dia bagi dia bagi apa, antara yang di-offer oleh orang tua ni, ada kata Shu'aib AS, Allahu a'lam. Ada yang kata bukan sebab zaman tak sama. Ada yang kata macam tu, tapi tak penting. Yang penting Quran kata orang tua. Syekhun kabir, orang yang dah sangat tua. So dia bincang dengan Musa AS, akhirnya dia kata apa, kahwin dengan anak aku lah. Lebih kurang macam tu. Dia punya bayaran mas kahwin ni adalah dengan apa, bekerja di tempat dia. So apa yang dapat? Tempat tinggal dapat, makan dapat. Tempat tinggal makan tu mungkinlah Nabi Musa ada terfikir juga. Tapi kahwin takkan kot dia fikir. Takkanlah tiba-tiba lagi aku harap lah dia juga orang nak kahwin aku. Mustahil. Saya rasa itu dia tak fikir. Wallahualam lah. Saya tak baca fikiran dia. Tetapi kita rasa Nabi yang mulia takkanlah dalam keadaan dia fikir Firaun tengah nak kejar dia nak fikir kahwin. Mungkin makanan dia ada terfikir. Mungkin tempat tinggal berteduh dia ada terfikir. Macam mana nak mulakan kehidupan baru. Tetapi yang itu Allah bagi. Tapi ada satu benda lagi yang dia memang tak terfikir, barangkali dia tak terfikir pun, berkahwin pun Allah bagi. Itu Allah bagi. Dan lebih daripada itu, selepas tamat daripada itu, yang ini lagi dia tak terfikir, iaitu Allah bagi dia kenabian. Tak pernah terdetik kot Nabi Musa dia keluar, ya Allah masa aku lahir ni mudah-mudahan aku lantik aku jadi Nabi. Itu sebenarnya. Kita kadang-kadang kita dengan Allah SWT kita kurang rasa keyakinan. Itu kita kata macam tu. Seolah bila kita dah hadapi masalah, kita berputus asa tu, hakikat nampak macam fizikal luaran nampak macam kita berputus asa. Tetapi hakikat sebenarnya kita sedang meragui Allah yang memberi itu. Dari segi biasa kita lihat, oh, aku cuma ragu-ragu dengan kebolehan aku. Sebenarnya bukan. Memang kita tidak ada kebolehan. Kita usaha ikhtiar, tetapi apabila kita berputus asa, sebab tu dekat kisah Nabi Yaqub dia kata orang yang berputus asa ni hanya orang kafir. Saya tak ingat nama Nabi tu, tapi dalam Quran dia kata hanya orang yang kufur kepada Allah. Kufur maksud apa? Tak percaya. Dia tak beriman. Bila dia tak beriman maksudnya dia tak percaya kepada Allah. Dia tak percaya bahawa Allah boleh bagi jalan dia keluar. Daripada hadis riwayat Tirmizi dia kata Nabi kata takkan seorang tu mati selagi mana Allah tak bagi dia rezeki dia yang terakhir. Dan rezeki itu kita kena faham bukan saja material. Rezeki itu ilmu, duduk dalam keadaan yang elok, kesihatan, kawan-kawan yang baik. Dan Nabi Musa berada dalam keadaan yang tempat yang elok, Madian. Dikatakan Madian itu bukan di bawah jajahan Firaun. So Firaun tak boleh buat apa-apa. Sebab tu dia bebas kat situ. Barangkali orang tahu pun dia melarikan diri ke Madian. Takkan dia orang tak ikut kan. Mungkin ada cerita-cerita yang mengatakan dia Madian, tapi dia tak boleh buat apa-apa sebab dia dalam keadaan yang selamat. Sebab kita dapat lihat dalam Quran pun seolah-olah orang tua tu macam memujuk, dia kata tak apa. Kat sini okey lah. So dia boleh duduk kat situ, stay kat situ sampai akhirnya dia sendiri buat keputusan, akhirnya habis untuk dia keluar ke tempat lain dan Allah takdirkan dia dilantik untuk jadi nabi lah, jadi rasul, dan Allah takdirkan dia untuk kembali kepada berjumpa dengan Firaun, dan dia bukan sekadar dia jumpa Firaun tetapi dia berjaya Allah bagi dia apa yang dia nak selama ni. Apa tu? Dia nak kebebasan Bani Israel itu sendiri. Dia terbunuh orang tu sebab apa? Sebab dia tak suka tengok orang Mesir Kipti ni memang suka cari pasal dengan orang Bani Israel. Maka dia rasa ketika itu Bani Israel, yang orang yang bergaduh dengan Bani Israel tu sebenarnya orang Mesir tu dia sengaja-sengaja saja nak menindas. Kena asas dasar perkauman
maka terdetik dalam diri dia nak lihat Bani Israel merdeka, dan Allah bagi semua. Soal berlepas tu Bani Israel tak ikut cakap dia tu soal lain. Itu soal manusia, tetapi dia nak lihat Bani Israel tu mereka bukan semua Bani Israel perangai macam tu, ada je Bani Israel yang beriman. Jadi dia dapat segala-galanya. Yang dia tak minta directly, datang daripada keadaan yang dia terdesak ketika tu, yang hanya dia minta ya Allah kebaikan. Tak terfikir pun dah pasal Bani Israel ke apa, cuma fikir pasal ya Allah apa aku lepas ni. Nasib aku lepas ni Allah bagi segala-galanya. Tak kita ni, tak kita minta. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil, kadang-kadang kita memang tak tahu. Kau doa lah sikit ke Allah. Aku tak tahu nak doa apa dah. Usaha lah sikit. Tak tahu nak usaha apa dah. Lost. Tu kata-kata saya kata awal nampak gelap. Gelap kata. Tu kata orang Melayu kata gelap masa depan. Itulah. Kita nampak gelap. Ya, kita nampak gelap, tetapi Allah SWT dia punya penglihatan itu terang benderang lah. Kita kata ilmu dia, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan, apa yang berada di belakang, maka pergantungan kita itu mesti kuat kepada Allah SWT. Yakin Allah boleh bagi kita jalan keluar, dan kita akan lihat keajaiban yang Allah beri kepada kita. Seperti mana Allah beri kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah bagi dia kenabian, Allah bagi dia isteri, Allah bagi dia tempat tinggal, Allah bagi dia pembebasan kepada Bani Israel itu daripada cakaman Firaun itu sendiri. Dan kerajaan Firaun itu sendiri pun bukan sekadar bebas, kerajaan Firaun itu sendiri pun musnah di tangan Allah SWT lah kalau kita katakan. Tetapi kerana apa? Kerana Nabi Musa itu sendiri bawa lari Bani Israel itu, menyebabkan Firaun terkejar, akhirnya musnah kerajaan Firaun tu. Dan Nabi Musa bukan datang untuk musnahkan kerajaan dia. Nabi Musa datang untuk berdakwah sahaja, seperti mana perintah Allah SWT, dan Allah SWT yang memusnahkan kerajaan kekejaman Firaun itu. Hasil daripada doa yang tu je, khair, kebaikan saja. Allah yang tahu kebaikan. Kalau kita lihat kisah Nabi Musa ni besar betul, sampai satu kerajaan musnah kerana dia. Sebab dia minta khair je. Allah lihat lebih daripada apa yang dia minta. Tu kata-kata minta, ya Allah apa nak minta? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kita dah belajar sebelum ni, kita dah bincang sebelum ni. Tak tahu nak minta apa? Ya Allah minta kebaikan lah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Allah yang akan tentukan jalan mana yang baik kepada kita. Seperti mana Nabi Musa AS, seperti mana kita ulang tadi, dia minta khair saja, Allah bagi dia beyond yang dia tak terfikir. Sampai satu kerajaan memusnah kerana doa dia itu. Dan dia tak terjangka itu. Kerajaan yang zalim lah, kerajaan yang menindas manusia, dan Allah tak suka kepada orang zalim. So kita jangan remehkan doa. Tu kata ulama kata jangan remehkan doa. Jangan kita lupa doa. Kata-kata rasa macam tak doa lah. Apa pun doa. Terfikir dalam hati mengeluh pun itu doa. Kadang-kadang kita kata dalam sendiri, ya Allah penatnya aku, itu pun boleh jadi doa. Ya Allah penatnya aku. Ada dalil tak Nabi Yaqub AS? Ya Allah aku ditimpa sakit. Dia tak kata pun ya Allah sembuhkan aku. Ya Allah aku ditimpa sakit. Allah tahu. Allah sembuh. Kadang-kadang kita tak minta directly pun Allah dengar. Ya Allah penatnya aku. Tahu dah sebenarnya, Allah tahu dah kita sebenarnya tengah berintih dalam hati. Ya Allah bagilah aku tak penat sebenarnya. Kadang-kadang penat sangat sampai tak tercakap dah penat. Letih sangat, sedih sangat sampai tak boleh nak sebut dah sedih. Kita tengok orang di Palestin kan, budak-budak dia tak menangis pun dah. Sakit sangat dah. Sampai dalam keadaan teruk sangat dah, dia menangis pun tidak dah. Dah tak tersebut dah di dah. Tapi Allah tahu apa yang kita nak. Kita minta Allah keluarkan kita daripada kesusahan. Kita mengadulah, merintih kepada Allah SWT, dan Allah akan bagi kebaikan. Itulah sepatutnya kita yakin kepada Allah SWT. Tapi jangan tinggal ikhtiar. Nabi Musa ikhtiar tak? Ikhtiar, dia larikan diri daripada tempat yang zalim. Itulah satu ikhtiar juga. Dia sampai ke satu tempat, dan akhirnya ikhtiar yang paling ikhtiar itu sebenarnya adalah doa kepada Allah SWT. Doa juga termasuk ikhtiar. Kerana ketika itu dia tidak ada ikhtiar yang lain. Wallahu a'lam. Saya rasa sekian sahaja perbincangan kita dulu. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita pada sesi yang berikutnya lah. InsyaAllah saya kembalikan kepada Coach Allen dan Coach Asia. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kita boleh kaitkan surah ini dengan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Okey. Ustaz boleh jawab ke tu? Saya tak berapa faham. Aku faham. Waalaikumsalam. Saya tak jawab salam ni. Tapi boleh tak further explain maksud sedikit?
Sebab takut saya faham lain kan. Okey. Okay, kalau mungkin maksud saudara mungkin macam ni. Sebab kalau saya katalah, kalau saya salah boleh bagi tahu semula. Sebab Nabi Musa AS ketika dia dalam keadaan susah tu, dia memang tak minta kat siapa-siapa. Itu dialah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS. Dan bahkan dia memberi lagi. Kerana memberi dia itu, maka Allah beri. Wallahu alam, itu mungkin maksud dia. Tetapi cumanya untuk kita jadikan sentiasa sebagai pegangan, tak sentiasa begitulah. Ada masanya kita boleh meminta, ada masanya kita tak boleh meminta. Sebab contoh kalau orang dia ada masalah depresi misalnya, bukan setiap benda dia kena selesaikan sendiri. Dia kena jumpalah orang yang boleh selesaikan, doktor dan sebagainya. Kena tengok kepada keadaan. Ada benda yang kita boleh usaha lagi, kita usaha. Tapi ada masa ketika memang kita kena minta bantuan orang, kita kena minta bantuan orang. Seperti mana Nabi Musa AS, cerita dia tak habis kat situ je. Cerita dia nanti, dia minta juga ke Allah SWT, Nabi Harun AS untuk bantu dia. Abang dia. Itu lagi satu sebenarnya saya lupa cakap. Allah bagi satu lagi kebaikan ialah abang dia pun yang Allah jadikan dia Nabi. Allah jadikan Nabi. Jadi maksudnya, benda ni kalau kita baca Quran ni, dia tak boleh macam setiap orang tu sama. Macam Abu Bakar, misal Umar, semua dia orang boleh sedekah, duit dia habis, tak ada masalah. Dia boleh buat, tak ada masalah. Dia boleh habiskan harta dia. Tetapi bukan semua orang boleh buat macam tu. Dan bukan semua benda yang Nabi buat dalam Quran ni kita boleh tiru. Maksudnya bukan semua. Kita boleh tiru daripada segi moral dia, daripada segi perasaan dia, tetapi bukan semua yang macam, kalau macam yang Abu Bakar bagi sedekah semua, bukan semua orang boleh buat. Kadang-kadang Nabi tak bagi. Ada sahabat nak buat macam tu, ada yang Nabi tak bagi. Ada macam Abu Bakar, Umar, Nabi bagi. Jadi kita kena lihat kepada konteks ayat lah. Adakah dia sesuai dengan kita pada keadaan-keadaan tertentu. Jangan pula nanti dalam keadaan kita takut nanti kalau kita terlampau ambil kata by macam ni kata ayat sangat, tekstual sangat, takut-takut nanti kita tak nak minta tolong kat orang lagi dah. Itu tak boleh pula. Allah tidak menidakkan perkara tersebut. Cumanya Nabi Musa ini dalam keadaan dia memang dah tak boleh nak minta tolong kat orang. Allah letakkan dia kepada state itu. Jadi kalau kita dalam keadaan boleh minta tolong kepada orang, kita perlukan bantuan orang dan kita tak boleh keluar tanpa bantuan orang, kita minta. Tapi hakikatnya kita tahu bahawa pertolongan itu adalah dengan izin Allah SWT. Wallahu alam. Itu sekadar itulah yang saya boleh jelaskan. Tapi tak boleh, jangan sampai kita tak mau minta orang lagi langsung. Sebab bukan Nabi Musa tak minta tolong orang, dia tak boleh nak minta. Tetapi apabila orang tua tu offer dia tempat tinggal, itu pertolongan lah. Dan dia terima pertolongan tu, tetapi hakikatnya tahu pertolongan itu bukan daripada orang tua tu, datang daripada Allah SWT. Saya takut juga sebab kalau kita ambil secara literal sangat, nanti kita terus tak nak minta tolong orang, kita tak nak terima. Dia ada keadaan-keadaan tertentu. Dan kita lihat Nabi Musa tetap dia menerima pertolongan orang lain, iaitu orang tua tadi. Orang tua yang jadi bapa mentua dia tu. Bukan bermaksud bila kita minta ke Allah tu kita tak terima orang. Tak, Allah dia tak akan tunggu macam tu je. Dia akan bagi perantara dia untuk selesaikan masalah dia. Wallahu a'lam. Baik. Dan untuk akhiri majlis ini kita baca surah tasbih kifarah dan surah wal asr.